Okey, mohon respon, boleh nampak slide saya? Okey, baik. Terima kasih. Cek, cek akan senantiasa. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dah berapa hari dah puasa? 8 hari dah kan? Okay, 8 hari dah berpuasa. InsyaAllah kita akan teruskan sesi kuliah kita untuk kali ke week sekarang minggu ke-5 lah. Minggu ke-5. Namun begitu, minggu lepas saya tangguh kuliah kerana bukan masalah lah, ada kematian keluarga saya, ahli keluarga terdekat saya. So minggu ni kita akan teruskan kuliah untuk lecture yang ketiga. Lecture yang ketiga. Okey, kepada yang baru masuk, so saya ucapkan selamat datang dalam sesi kuliah kita. Hopefully lah, diharapkan penyertaan untuk kuliah ni senantiasa konsisten lah. Sekarang kita ada 24 orang bermaksud separuh-separuh yang hadir lah. Okey. Okey, untuk makluman suka saya memberi pesanan perkara yang sama. Pertama sekali, semasa sesi kuliah berlangsung, seselagi boleh interact saya. Kalau nak tanya ke, nak bincang ke, nak berinteraksi ke, boleh direct interact saya, ataupun boleh tanya kod chat lah, leave your message kat chat, kat chat tu. Sebenarnya supaya tak adalah sesi kuliah ni akan berlangsung secara sehala saja, one way saja. Okey ya. Yang keduanya, jangan lupa tips attendance kat klip seperti mana kelaziman yang dah dibuat minggu-minggu sebelumnya lah. Okey. Okey, yang ketiganya saya akan cuba untuk meringkaskan sebaik mungkin kuliah ni supaya kita tidak menggunakan masa yang lama dalam sesi online. Okey. Okey, itulah 3 perkara yang saya akan senantiasa highlight daripada minggu ke minggu dalam mana-mana sesi kuliah saya, bukan bersama kelas UR saja. Mana-mana kelas yang saya handle lah. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Lecture yang ketiga pada minggu ni ialah bertajuk authoring versus programming. Okay, authoring versus programming. This is our outlines. Iaitu pertama, authoring versus programming, component of authoring tools, types of authoring tools, authoring system, examples of authoring tools, scripting and programming language, and summary. Okay. Apa yang kata, sebab apa tajuk ni diberi nama authoring versus programming ni? Okay. Apa yang kenapa diberi nama tajuk ni seperti ni? Okay. Untuk makluman sesari, nama subjek ni pun multimedia authoring. Okay. Nama subjek ni multimedia authoring. Apa maksud multimedia authoring? Di dalam pembangunan aplikasi multimedia, kita namakan dia authoring, pengarangan lah. Mana-mana bidang ilmu ni dipanggil pengarangan lah. Authoring multimedia. So, maka kita detail up sikit. Yang dikatakan authoring multimedia ni adalah satu keadaan which is involves collecting, structuring, and presenting information in the form of a digital multimedia, which can incorporate text, audio, and still and moving image. Okay. Bermaksud, mungkin saya share video saya lah.
bermaksud multimedia authoring ni dia ni satu proses yang mana sebenarnya kita nak present information lah, senang cerita. Kita nak present information. Yang mana bila kita present information tu, kita incorporate elemen-elemen multimedia. Teks ke, grafik ke, audio, still or moving image ke, semua komponen dalam multimedia kita akan incorporate. Maksudnya kita gabung sekali dalam satu aplikasi, which is the process is kita buat authoring. Itu maksud dia. Okay. Dan untuk buat authoring ni, dia ada tools dia. Dia ada tools dia. So, tools dia tu dipanggil a program. Okay. A program with an office. Ada program ni khusus untuk membawa rekasnya apa yang awak belajar dalam lab, dalam lab menggunakan Adobe Animate. Dia guna untuk pengarah multimedia. And then bukan animate saja, sebenarnya di luar sana dalam industri ni banyak lagi program-program or software yang khusus untuk authoring. Okay. And then apa yang dia katakan authoring ni? Authoring which is involve symbol and bridging together of multimedia with possible high-level graphical interface design and some high-level. So, menggunakan authoring tools ni, kita boleh buat macam mana. Kalau lebih kompleks, kita akan menggunakan high-level scripting. Scripting ni satu keadaan lebih kurang lah macam kita buat script, macam script programming script. Okay. Itu yang dikatakan multimedia authoring. Sebenarnya slide ni more kepada nak ceritanya authoring. Cuma kita versus programming sikit supaya pelajar boleh membezakan. Kadang-kadang pintas macam buat program. Betul, dia ada elemen programming kat situ. Kan? Tapi dia adalah di dalam aplikasi multimedia kita panggil authoring. Adapun programming kat sini involve low level ensembles and construction and control of multimedia and involve real language like C and Java. Okay, mungkin sesari mungkin boleh bagi respons kat chat sikit. Programming language yang dalam subjek IT ni apa dia? C or Java or C++ or Java? Java. Okay. So Java tu ialah programming language which is you all dah belajar, dan itulah kita katakan skrip dalam multimedia. Kalau you buat lebih kurang je macam apa yang you belajar dalam Java tu. Okay. Okay, thank you. Siapa yang bagi respon tadi? Baik, kita tengok ciri-ciri dia pula. Secara umum lah. Dia kata authoring tools ni ialah high level tools. Apa yang dia katakan high level tools ni? High level tools ni bermaksud bukan high level tools ni kalau fikir secara logik, programming tools lah high level kan. Sebab kita kena fikir banyak benda ni. Nak buat everything kena coding satu-satu. Tapi tak, yang dia dimasukkan kat sini ialah a lot of the so dia more betul lah ujaran. Seluruhnya sudah di
every sebenarnya dah satu keadaan which is kita hanya guna saja tools tu yang sedia ada untuk kita design our graphical user interface, and then all the tools in terms of scriptingnya is hidden from the developer tu kita lah yang menggunakannya. So the developer kita ni can concentrate on the functionality instead of how to make the hardware work. Okay. Jadi ringkasnya authoring tools ni kalau tak belajar program pun, siapa yang belajar, siapa yang guna pun senang untuk kita katakan untuk catch up dan kita dapat skill dia. Bermaksud dalam authoring tool ni kita tak perlulah dedahkan kepada macam maksudnya macam prasyarat, macam you all belajar IT, subjek-subjek yang programming Java tu subjek IT lah, which is kalau nak buat web programming, kalau you tak pernah belajar Java, saya rasa awak takkan dapat buat. Kan? Sebab jawab. Tetapi bila kita menggunakan authoring tools ni, insyaAllah kita boleh mudah faham dan mudah guna. Sebab dia just menggunakan function or tools yang then kita just manipulate and integrate saja tools tadi di dalam aplikasi yang kita ingin bangunkan. Okay, ya. Adapun programming language, programming tools low level tools which is provide access to the low level hardware features and used by programmer or software engineer. So inilah kalau kita katakan kalau orang buat program sepenuhnya, you all akan menggunakan low level tools ni. Low level tools ni macam macam Notepad++ tu low level tools lah. Ia just untuk buka programming script saja. Okay, just baca benda tu. Okay, itu secara ringkas lah apa yang boleh saya sharing dengan you all. Beza antara authoring tools dan programming tools. Okay, next kita go lagi apa yang nak. Okay. Maka bermula pada component of authoring tools ni, sebenarnya kita dah tengok perbincangan utama dalam slide ni lah. Sebenarnya slide ni dia nak tunjuk authoring tools sepenuhnya. Sebab kita belajar authoring kan. Jadi kita cuma pada awal tadi kita dapat nak bezakan antara programming tools dengan programming tools. Okay, so kita dapat differentiate lah, membezakan. Buat programming ni memang you belajar pure lah, means that Java dan sebagainya. Tapi authoring tools ni kita akan gunakan software yang digunakan untuk membuat aplikasi-aplikasi yang bersifat multimedia. Okay. Baik, cuba kita tengok components of authoring tools. Pertama sekali, ia ada ciri loading and saving media assets. Iaitu kita boleh simpan lah. Kalau saya suka menggunakan contoh Adobe Animate lah, sebab Adobe Animate yang kita guna sekarang. Okay. Kalau saya bagi contoh yang lain, mungkin kita tak nampak dari segi gambaran dia. Okay, macam loading and saving media assets ni, macam kita boleh simpan grafik, sound, video, teks dan sebagainya. Kat mana? Kat library. Okay. Kita boleh creating or editing audio. Of course, kita boleh buat editing lah. And then kita boleh buat page or slide building. Okay. Yang ni kita akan create scene by scene contohnya. Kita boleh move scene by scene. Nanti dalam interaktif mungkin you akan buat nantilah. Kita boleh buat animation. And then kita boleh specify the sequence of the application. And boleh edit interaktif.
and then kita boleh buat creation of CD-ROM and web-based distribution. Okay. Baik. Walaupun di peringkat lab, mungkin saya kaitkan sikit apa yang kita belajar kat lab. Mungkin peringkat lab sekarang ni, apa yang kita belajar just start dengan drawing. Drawing dan lepas ni kita akan masuk animation. Jadi apa yang kita buat tu dia parts of component of multimedia tools lah. Okay. Macam edit interactive dan bla bla ni dia akan berlaku pada kita katakan bahagian akhir itu membuat interaktif. Cuma kalau kita nak ikut susunan lah, mungkin kita kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 components dalam Autorintus. Okay, kita tengok lagi types of Autorin system. Okay, yang ni adalah teori ataupun kita katakan teori which is khusus untuk Autorin system. Dia dah out of programming dah sekarang ni. Programming just sentuh awal tadi untuk beza saja. Bila dah masuk kat sini, kita akan membincangkan Autorin system itu sendiri. Okey, lazimnya mungkin saya akan tanya sebab apa tajuk Autorin system, not tools. Okey, Autorin system ni adalah satu we call it satu model, development models. Yang mana development model ni dia diguna pakai oleh Autorin tools yang sedia ada. Maksudnya dia ada Autorin system. Mungkin Autorin tools dalam Autorin tools yang kita kenal Adobe Animate. Okey, dia gunakan this one categories dalam tools dia. Autorin tools yang lain yang mungkin kita tak kenal tapi ada dalam pasaran, mungkin dia guna pendekatan development Autorin system ini. Jadi sebab tu pemilihan Autorin tools ni bergantung apa yang diajar dan apa keperluannya. Okey ya. Jadi kat sini dinyatakan there are numerous development model that can be used for multimedia application. And then Autorin tools ni dia ada 5 kategori lah. Slide, card or frame base, icon base, score model, object-oriented model, scripting language base. Okay. Mungkin saya tertanya-tanya lah bahawa macam mana kita nak tahu beza Autorin tools tu dia guna pendekatan apa. Okay. Output dia mungkin hampir sama, tapi interface dia sebab dia menggunakan model-model yang berbeza. Jadi kita cuba tengok apa yang membezakannya dalam slide-slide seterusnya. Okey. Okay, saya highlight dulu beberapa. Kalau saya sengaja highlight yang ni dulu. Dia panggil card based Autorin tools example. Ni tools ni perisian lah. Ini sama macam Adobe Animate jugalah. Adobe Animate sama je. Kalau you type kat Google sekarang toolbook, dia akan keluarlah toolbook software ataupun toolbook download untuk kita gunakan ni lah. HyperNet Studio, Hyper Studio, Pantone Card, Revolution. Mungkin first time saya tengok dan pernah dengar. Jadi ni semua nama-nama software atau nama-nama tools yang menggunakan pendekatan slide, card or frame base. Output dia mungkin jadi sama macam kita buat dalam Adobe Animate, atau kita buat dalam PowerPoint mungkin lebih kurang je. Tetapi dia punya approach dia menggunakan slide or card frame base models. Okay, kita back balik kepada definition dia. Dia kata each part of application is contained in a single page.
and is separately then integrate into the final application. Okay. A page may contain hyperlink to other pages to provide navigation, or pages may be sequentially viewed, and they may be global parameter that can be set to affect the entire application. Jadi ringkas ni ialah dia macam page demi page lah. Kad demi kad, scaping kad, satu kad. Lepas tu dia link. Okay, macam web page juga. Dia link and then dia boleh play lah for the whole aplikasi yang dibangunkan. Okay, contohnya kat sini. Jadi kalau kita tengok a stack ni, depan ni adalah main menu, kad. Lepas tu kat bawah, kat belakang ni, dia punya sub topik lah. So which is bila dia link stack ni, dia akan link kepada content yang berikutnya. Dan setiap content tu dia akan ada page kat dia pula. This is approach dalam card or frame based model. Yang kedua, ada software menggunakan ada tools yang menggunakan icon based authoring. Okay, each part is represented an icon. Dalam bentuk icon. Kita boleh nampak contohnya main menu kita kat mana? Contohnya kat sini. Open the video and then navigation. So kat sini. So bila kita klik kat sini, dia akan move kat lain, jump kepada next. This is icon based authoring. Ada software yang guna pendekatan ini. Okay, ada software yang menggunakan this icon based authoring ni, which is icon linked together to form a complete application. Okay. Ni salah satu contoh lah pendekatan icon based tools dalam software tersebut. Jadi kalau kita buat development, kita kena mahir lah menggunakan, maksud dia kena cari buku, kena cari reference untuk kita faham cara guna dia. And jadi kalau kita tengok kat sini, output dia sama je untuk hasilkan satu interaktif. Okay, untuk hasilkan satu interaktif seperti yang tertera pada gambar ni lah. Okay, baik, mungkin yang ni kita tak pernah guna, tapi kita kena tahu dia adalah satu model yang digunakan dalam multimedia system. Okay, score model. Kalau tengok score model ni, mungkin sesari boleh teka lah. Software yang kita sedang guna sekarang ni, iaitu Adobe Animate, menggunakan approach or kategori score model. Okay. Mungkin saya back balik. Just saya tunjuk contoh dulu, baru kita bincang. Okay, score model ni adalah satu popular model juga dalam approach multimedia system, which is banyak tools menggunakan pendekatan score model ni. Itu model ni dikata has analogy with a musical score lah. Itu musical score means macam kita tengok satu score music, itulah lebih kurang. Iaitu dia akan menggabungkan, kalau score music kan ada instrumen dia tersendiri, lain satu instrumen apa, lain dua instrumen apa, lain tiga instrumen apa. Begitu juga score model. Instead of use instrument, cuma kat sini dia akan susun mengikut multimedia object atau multimedia element. Line 1 sound, line 2 image dan sebagainya lah. Okay. And then kalau kita interpret kat situ, dia panggil layer. Jadi dalam software atau dalam tools
Adobe Animate, that line of score tu dipanggil layer. This is usually some way to animate the object between each, maksudnya animate everything lah. Mungkin kita buat rotate, scaling dan sebagainya. Okay, between each transition. Okay, and then multimedia, each multimedia object live in a track, and a score has one or more track. Okay, sama je macam kita dah tengok. Jadi kat sini kalau tengok examples ni, Adobe Macromedia Directors, Adobe Flash, Adobe Animate. Cuma contoh yang diberikan kat sini mungkin kalau seselagi explore Macromedia Director ni saya tak jumpa lah. Sebenarnya ni adalah innovate lah. Ia bermula dengan director satu ketika dulu zaman saya kat universiti dulu, menggunakan Macromedia Director. Ingat lagi saya belajar dulu. Jadi Macromedia Director ni ia mula-mula kita katakan utus utama lah untuk membuat aplikasi multimedia. Lepas tu obsolete. Maksud obsolete ni teknologi kan, bila maka Adobe telah upgrade menjadi Adobe Flash. Daripada director ni upgrade di release new version dipanggil Adobe Flash. Bermula dengan Adobe Flash 4, 6, 8, CC. Okay. Lepas tu tahun berapa? Tahun 2020 rasa. Maka Adobe Flash dihapuskan namanya, and then di rename balik, dijenamakan balik menjadi Adobe Animate. Yang mana selesai pakai sehingga sekarang. Okay. So ni adalah, namun begitu kita kena terimalah dia sebagai satu aplikasi yang very established dan digunakan di seluruh dunia oleh developer yang mengkhususkan dalam pembangunan multimedia. Jadi kita ni macam, kalau nak kata pakai mazhab ni lah, kalau orang agama kata, dalam multimedia ni ada banyak juga mazhab ni, tapi kita pakai mazhab score and timeline ni. Kan, kita tak pakai mazhab icon base, kita tak pakai mazhab apa ni yang bersifat sukat. Sebab saya pernah satu ketika saya pernah pergi training untuk toolbox. Okay, memang pakai approach card. Memang nampak senang lah, tapi senang pun benda tu tidak ada keperluan di tempat kita. Maksudnya di fakulti kami, kita masih stick dengan score and timeline punya approach. Itu kita menggunakan Adobe Animate lah. Pernah saya pergi training satu lagi, saya belajar storytelling software. Nama dia storytelling software. Pun sama, dia menggunakan approach scoreboard, cut and slide models. Okay, kita buat siap-siap scoping cut, kita susun and then kita link. Okay. Tapi habis ni sebab tak pakai. Tak sempat nak pakai yang ni, nak pakai yang tu pula. Okay, kita fokus pada satu benda lah. Okay, mungkin saya buat andaian ni macam mazhab, bukan nak kata apa, minta maaf lah kalau salah, tapi nak suruh faham lah. Maksudnya kita di luar sana banyak approach ni, maksudnya banyak ijtihad lah dalam bidang multimedia ni juga. Jadi kita stick pada yang ni. Alright. And then script language based model, satu lagi approach, not approach tetapi dia embedded dia di saling melengkapi mana-mana software lah, mana-mana tools multimedia. Scripting ni is a cut down version of complete programming language which is allow the developer to write small script
which can be associated with a multimedia object. And then sekarang ni antaranya ya ada Lingo, ActionScript, JavaScript, VBScript. But for authoring tools yang kita pakai, Adobe Animate, mungkin masa awak nak start new file tu, dia tanya awak ActionScript 3.0 atau 2.0. Dia dah berinnovate lah. Dulu masa saya guna Adobe Multimedia Director, kita pakai Lingo. Lingo dah obsolete, dah tak ada dah. Di upgrade pada ActionScript 1.0, 2.0 and the latest sekarang ni 3.0. Okay. So these are sample saja. Saya rasa kita dalam authoring nanti kita akan jumpa lah benda ni. And then yang seterusnya object oriented models. Another models yang ada dalam tools multimedia, which is dalam model ni dia menggunakan pendekatan objek. Satu objek mewakili satu slide. Dan objek dia ada state, behavior, echoes command user. Okay. Senang cerita, objek oriented ni dia embedded juga. Maksud dia saling melengkapi mana-mana komponen tadi lah. Mana-mana model type yang sebelumnya. Jadi ringkasnya, objek oriented ni macam Adobe Animate bila kita buat is object oriented lah. Okay, okay. Baik, so far macam mana? Boleh follow tak apa yang saya highlight before saya move pada example of authoring tools? Ada apa-apa nak tanya boleh check je kat okay. Ngantuk sikit pagi-pagi ni. Jadi kalau tak ada persoalan, mungkin saya teruskan saja slide saya ni. Sekejap, saya tengok beberapa slide lagi. 19. Ui, baru separuh jalan kita ni. Baru separuh jalan. Sekarang dah menghampiri jam 10. Baik, saya teruskan lagi. Sambil-sambil awak kita zikir dalam hati lah. Ayat bulan Ramadan ni. Makan takbir. Supaya curah sikit. Tengok slide saya ni. Baik, seterusnya kita akan pergi pada authoring tools. Baik. Jadi kita dah kenal tadi model-model development model yang kita dah study. Sebenarnya daripada development yang kita dah study tu ringkasnya ada 3 sajalah. Iaitu dia panggil slide and card based tool 1, icon tools 2, and then score based model tools 3. Adapun scripting itu embedded. Embedded ni maksud dia ada dalam mana-mana development model dalam multimedia tadi. Jadi ringkasnya ada 3 je. Okey. Namun kita pecahkan supaya nampak beza dia. Jadi kita ni istihad kita setakat ni kita pakai scoreboard lah. Sekarang ni tools kita nak tengok contoh-contoh. Dia start dengan PowerPoint. Why PowerPoint? Sebenarnya PowerPoint is a slide-based multimedia tools.
Walaupun tak highlight kat situ, tapi dia highlight juga lah kat sini. Ni slide base lah ni. Maksud dia dah ada bukan template, dia dah ada uh, satu function lah, which is kita boleh pilih apa yang kita nak. Okay, is a slide base. Dan saya tak perlu huraian panjang lah, dia support vector, grafik, bitmap dan sebagainya. Cuma kita tahu, jadi buat PowerPoint ni boleh buat multimedia. Of course. Saya ada seorang kawan saya lah, dia buat template and then dia jual template tadi. Memang output dia sangat professional. Guna apa? Guna PowerPoint. Bukan seperti mana yang kita dah buat slide tu lah. Nak cerita macam mana? Memang macam thriller lah. Dia buat sangat kreatif dan sangat efektif. Jadi dia buat template, orang beli template dia tu, orang masuk je macam kita buat PowerPoint kita kan. Tak menarik lah tengok macam dia terbang sana, terbang sini gitu je. Tapi dia buat sangat kreatif. Lepas tu dia jual kat satu web base tu, satu page tu, envato.com. Jadi bila orang beli, orang akan download, and then bila orang nak buat slide, just letak je isi ataupun teks ke dalam presentation yang sudah dibuat oleh developer tadi lah. Okay, jadi ringkasnya dia adalah slide based multimedia tools. So saya tak perlu cerita. Okay, Macromedia. Macromedia adalah scoreboard model. Tadi grafik slide base. Di scoreboard, dia menggunakan pendekatan which is guna metafor, cast, stage and score. Dan ada programming dia sendiri, Lingo, seperti mana saya cover tadi. Yang kedua, Flash is a scoreboard model juga. Is a tools for creating animate vector graphic and multimedia. Dia ada menggunakan pendekatan twinning. Twinning ni, oleh kerana Flash ni kita katakan generasi awal lah untuk Adobe Animate. So kita akan jumpa balik twinning dalam Adobe Animate. Okay, dia punya screenshot atau scoreboard dia seperti ini. Okay, sama. Timeline, thread, twinning. And the last one, kita tengok kat sini lah, Adobe Animate. Adobe Animate adalah scoreboard model, which is kita akan gunakan sepenuhnya untuk buat aplikasi multimedia dalam subjek ini. Dan juga the rest, kalau kita tengok kat pasaran, banyak menggunakan Adobe Animate lah, yang dia support ActionScript 3.0, dan dia boleh integrate dengan banyak elements, dan dia boleh publish sama ada HTML5, WGL, SVG dan sebagainya. Jadi sample of authoring tools ni mungkin saya tak tunjuk yang lain juga, macam Toolbox, Hypercard. So kalau awak nak sesari nak tahu lebih detail, just pergi pada Google, just type je example of slide card based software. So dia akan keluar lah. Senarai software mungkin ada di pasaran sekarang ni. Mungkin saya sendiri pun tak alert lah. Maksud tak alert ni, tak ambil tahu sangat software yang menggunakan approach model yang lain.
Tak semenda saya follow. Okay. Penggunaan software dan juga tools-tools yang lain lah. Cuma saya highlight based pada pengalaman saya pergi training dan juga tengok dalam development syarikat-syarikat yang membangunkan aplikasi multimedia ni, dia berbeza lah. Ada yang fokus pada software tertentu. Ya, kadang-kadang macam ni, company ni dia guna software, dia nak cakap macam mana, kadang-kadang dia macam agent. Nak kata not agent, is a supplier lah. Contohnya Toolbox, dia company ni base kat US. Lepas tu dia nak kembangkan dia punya macam dia nak kembangkan dia punya kita katakan penggunaan software dia. Ialah kalau kita tengok kat internet lah, maka dia akan lantik, dipanggil vendor dia ni satu company kat Malaysia yang akan yang akan represent dia software, baik dari segi pembangunan, dari segi training, dari segi license. Okay, so yang tu sebabnya given company ni dia guna Toolbox, dia tak pakai benda lain. Tanya why? Sebab dia ada license company yang mengendalikan mengendalikan mana-mana software yang dia sebagai vendor lah daripada headquarters dia. Macam tu. Sama juga macam programming. Macam ada satu company tu dia ada vendor untuk Microsoft. So mana-mana Microsoft akan lalu melalui dia, dan dia akan jadi orang kata pembekal utama kalau nak license through that company. Okay. Itu konteks bisnes lah. Walau bagaimanapun konteks bisnes ni lah yang menentukan maju tak maju kita katakan programming or tools-tools yang sedia ada ni di dalam pasaran. Macam kami lah di FIK. Sebab apa kita gunakan Adobe sepenuhnya? Sebab di peringkat kementerian dia dah ada vendor yang mana kementerian dah hires, dah beli subscribe license untuk software Adobe ni for all university. Tak dapat tidak, kita kena pakai lah, sebab semua dah diberi secara percuma oleh kementerian. Maksud kementerian dah bayar setiap license untuk kemudahan kita lah. Okay. Tapi kalau saya nak pakai lain, boleh cuba, just download trial version free untuk cuba. Okay, baik. Kita partisipan berapa orang lah? 34. Masih ramai lagi. Tak apalah. Orang puasa ni. Baik, kita tengok sikit tajuk scripting and programming language. Tadi kita dah tahu tools multimedia dia hanya menggunakan scripting saja. But kalau you belajar Java, dia adalah programming, programming language. So multimedia programming has been growing tremendously over several decades. And then scripting tools depend principally on a scripting language for programming. Okay. The production of a dynamic website may utilize tools such as Animate or Adobe Animate, but with strong scripting. Example of command programming software are C++, Java, and Visual Basic. So senang cerita, dalam Adobe Animate ni kita pakai ActionScript 3.0, which is lines or patterns of programming. Dia more kepada Java or C++ lah. So apa kegunaan dia? Useful to create a new application such as a catalog or seller payment program and others lah. Bukan seperti mana yang mention kat sini semata-mata.
Okay. And scripting language is the closest form to the traditional programming. Seperti mana saya beritahu tadi, example dia, Action Script Scan 2.3.0 for adult anime lah. Okay. So, scripting language or action scripting allows you to incorporate interactivity and non-linearity in your multimedia design. Okay. Baik. Yang baris akhir ni saya tak baca kot sebab dia compare to complete package. So, maksud dia berbeza lah. So, yang ni dia nak tunjuk beza kita dah tahu tadi. Programming is a low level. Authoring is a high level. Yang memasuk high level, low level ni, which is require the developer to have more knowledge on the underlying hardware programming language. Okay. So, yang ni kita keep mind bahawa any programming language yang you belajar Java apa semua tu, sebenarnya dia adalah foundation, asas untuk semua, maksud mana-mana action script atau mana-mana script yang you buat, dia akan menggunakan kita katakan penyataan atau statement yang sama macam you buat dalam Java lah. Okay. Baik. And then web-based multimedia. Okay. Mungkin perbincangan kita lebih menarik bila kita tengok kepada web-based multimedia. Suka saya nyatakan kat sini, nowadays macam-macam lah kita tengok kat market atau kat Google, of course. Dia ada multimedia assistant application, database multimedia, web-based multimedia, of course. Okay, apa lagi? Interactive multimedia. Okay. So, itu semua adalah kita perkembangan yang berlaku daripada scripting language dan juga programming language tadi lah. Ya. Saya tengok je slide. Oh, Nabilah. Ataupun sebelum saya nak habiskan slide ni, mungkin saya share sikit. Okay. Kita tengok evolution sekarang ni, apa yang ada. Okay, cuba you tengok kat sini. Saya sendiri pun tak terikut ni. Okay. Sekarang ni, dipanggil 10 e-learning authoring tools to consider yang mana kita boleh the best. Saya nak in 2020 ni dia dah ada satu macam ranking lah. iSpring SweetMates, a PowerPoint based authoring tools. Siapa berminat boleh explore yang ni. Adobe Captivate 360 ni untuk buat VR, tapi dia dalam kategori
Semua dah embedded dengan VR. Okay, articulate storyline. Ini saya pernah belajar ni kat satu training. Articulate storyline. Okay, boleh tahan jugalah payah dia. Tapi jatuh nombor 3, power jugalah. Articulate risk, saya tu daripada company yang sama. Camtasia, an authoring software that has everything you need for creating a video tutorial. Okay. Lectora Online, Elucidate, CoSamble. First time dah ke dengar ni kan? Betul tak? Gomo. Tak nama dia. Gomo. H5P is open source. Jadi ini adalah untuk 2020. Dalam slide saya tu lama dah, tapi ia ada teori, kita kena tahulah. Kalau kita tak tahu yang lama, macam mana kita nak tahu yang baru kan? Jadi sekarang ni kalau kita tengok tools multimedia ni, dia dah embed dengan VR-nya. 360 ni, banyakkan 360 ni adalah view dia lah. Kita dah boleh tengok dalam bentuk 360 darjah, dalam bentuk 3D, dia ada 360 view. Jadi maksudnya teknologi dah move begitu cepat sehingga dia banyak benda-benda yang dia embed, dia embed ni maksud dia masukkan dalam tools, aplikasi tools tools authoring dia ada. Kalau dulu tidak ada 360 darjah, memang tak jumpa masa saya training, tak ada 360 darjah. Sekarang dah ada. Bermaksud ada satu elemen, kita buat objek, and then kita boleh tengok keliling objek tadi 360 darjah. Kan untuk tolong PMP memang menarik lah. Okey. Jadi kalau sesekali nak explore, mungkin boleh explore mana-mana yang berminat lah. Mungkin saya masuk Gomo sekali, tengok apa yang ada kat Gomo ni. This is Gomo. Web-based authoring tools. Jadi senang. Kita nak guna apa, kita tahu, kita guna dan kita pakai. Yang saya belajar, articulate storyline. Output dia sama je macam kita nak buat PowerPoint, tapi proses dia adalah kata skrip-skrip yang perlu kita buat tu. Okay. Dia menggunakan timeline, scoreboard juga lebih kurang. Okay. So jadi sebelum saya akhiri slide saya nanti, sukalah kalau sesekali boleh explore which one yang kita nak explore. Ini semua adalah authoring tools yang the best 10 tahun 2022. Maksudnya bukan setakat 10 ni saja. Mungkin banyak lagi lah tools yang sedia ada kat pasaran tu. Okey, jadi baru back balik kepada PowerPoint saya. Mungkin saya start 9.30. Mungkin dalam 10 minit lagi saya cuba habiskan. Jadi kalau kita tengok kat sini, web-based multimedia ni seiring dengan perkembangan teknologi, okay, become more popular lah. Jadi kalau kita tengok kat contoh yang saya bagi tadi, the authoring tools yang 2022 semua support web base. Jadi hence learning mastery web based programming techniques and method become essential for multimedia designer. And then bila kita belajar web base ni, mungkin you all akan evolve dengan language seperti ASP, PHP, Core Fusion dan sebagainya. Yang ni pun satu lagi yang dia akan embedded, which is dia akan cross
dia akan cross means dia akan kita akan gunakan programming seperti ASP PHP ni untuk buat web based multimedia. Okey. Apa lagi yang kita boleh buat, seperti mana kita boleh index, kita boleh retrieve, kita boleh add interactivity, kita boleh use to create more dynamic website, dan kita boleh buat satu menu which is user friendly interface with clear web page and level, dan seperti dynamic HTML. Jadi apa yang saya nak rumuskan, web based multimedia ni kalau kita gunakan tools yang the best tadi, yang saya tunjuk 2020 tadi, 2022 tadi, semua yang kita bincangkan kat sini ada kat situ. Cuba we just dia saya percaya memang ada. Maksudnya contohnya kalau kita buat web based multimedia ni, kita tahu kita nak at the end kita nak publish ke server. Bila nak publish ke server, kita perlukan database. Bila perlukan database, you dah belajar database, you kena guna software untuk buat database, is it? Bila kita nak buat interface, kita perlukan software yang boleh buat interface. Itu yang kata dia integrated. Okay, so begitulah kesudahan dia perakhiran dia dalam subjek authoring versus multimedia. So kalau kita tengok kat sini, kita dapat bezakan lah apa yang dikatakan author tools, apa yang dikatakan programming tools. Itu saja. And of course, setiap aplikasi yang kita gunakan, dia ada pro and cons dia. Okay? Dia ada pro and cons dia. Ada bukan kebaikan dan keburukan lah, maksud dia ada kekuatan dan kelemahan dia. Dan ada yang kita katakan flexible or not flexible dengan pengguna tu. Okay. Jadi suka saya nyatakan kat sini, pemilihan tools untuk development dia bergantung kepada decision yang dibuat oleh, macam kalau dalam intern of business lah, decision yang boleh buat oleh developer tu sendiri. Sometimes kalau dia adalah vendors bagi satu software, dia akan stick guna software tersebut lah. Tapi kalau dia adalah kita katakan developer yang bergantung kepada konten yang nak dibangunkan lah. Okay, okay. Saya end kat sini dulu. Apa ni? Type of solution daripada web. Contoh ni, artikel 90 lah web based authoring. Ni dah buat online web based tools. Elucidated web based authoring tools. Jadi senang lah. Ni artikel content authoring suite. Content authoring suite. Jadi kita boleh buat selection lah. Ni antara kategori pemilihan tu berdasarkan kepada solution apa yang ditawarkan oleh software-software tadi. And then kita nak publish kepada nak jadi kita option ni HTML. Okay. Jadi tengok kat sini semua ada yang support, ada tak support. Okay. Jadi pemilihan tu bergantung.
Hmm. Kalau kita tengok ini sama point je. Lebih kurang point, tapi dia adalah Spring, which is digunakan untuk development auto Rintus. Auto Rintus kat sini Ring content auto ring untuk buat content, buat slide lah. Okay. Ada apa tanya? Pandangan ke dari muka pada chat. Jadi lepas ni kita ni dah istihad kepada score model ada animate, so kita tinggalkan yang lain-lain tu kepada source tersebutlah. Jadi perbincangan pada untuk anda mengetahui dan anda memahami bahawa dalam multimedia many out there kan, and Autorintus has run development models and there's mesti fits apa yang kita nak. Okay, so when kita fit apa yang kita nak, so kita study only that software supaya kita master, kita boleh faham, and then kita boleh improve dalam menggunakan setiap software tersebut. So saya rasa setakat itu dululah. Kalau tidak ada apa-apa persoalan daripada yours, pagi nampak momentum pelajar kehadiran pun tak ramai lagi tak ada, ramai juga tak ada, mungkin tertidur ke apa ke. So hopefully lah, so your commitments konsisten lah. Saya dapat perkhabaran daripada kawan-kawan saya, kelas di bulan puasa ni online, separuh tak datang. Maksudnya separuh tak masuk lah, khususnya kelas pagi. Pada pelajar saya, tahniah, anda komit untuk terus sokong saya untuk sesi kuliah saya. Okay, saya rasa setakat itu dulu meeting kita online kita pada pagi ni. Okay, so saya akan close sharing saya. Okay, sekian dulu. Apa ni? Sekian dulu untuk pagi ni. Okay, kita jumpa lagi minggu depan waktu, dan kita jumpa lagi lah untuk sesi lain. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Okay, so